Salam sejahtera kepada Dr. Lee Izatina dan rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Hari ini kumpulan Restonomic ingin membentangkan kadar pertukaran mata wang Malaysia dan China dan Jepun. Pertama sekali, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama Chua Tian Yi, kedua So Yu Heng, tiga Wen Si Chiang dan seterusnya saya Li Jian Shi dan lain sekali Muhammad Al-Rashid bin Ramli. Sekarang saya akan membentangkan jenis data dan sumber data. Bagi jenis data yang digunakan adalah jenis data kuantitatif, iaitu menggunakan data sahaja. Contohnya data seperti mean, variance, nilai tertinggi dan nilai terendah. Manakala bagi sumber data pula, adalah data sekunder. Misalnya, laman rasmi Bank Negara Malaysia, laporan tahunan People's Bank of China, iaitu Bank Pusat bagi negara China, dan laporan tahunan Bank of China. Seterusnya, ialah metodologi analisis data. Pertamanya analisis deskriptif berangka digunakan, iaitu nilai minimum dan nilai maksimum, mean, sistem piawai dan variance. Selain itu, analisis deskriptif program juga turut digunakan, iaitu carta bar, histogram dan grafik. Yang berikutnya adalah maklumat asal perdagangan negara Jepun dan China. Ini merupakan arus sumber muka yang menerangkan pertukaran mata wang antara negara Malaysia dan juga Chinese Yen dan juga Japan. Kita boleh melihat di mana daripada tahun 2019 hingga 2023, di mana pada tahun 2020 penukaran yang agak tinggi di antara Chinese Yen dengan Jepun, dan penurunan kembali daripada tahun 2021 sehingga tahun 2023. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan yang signifikan dalam ekonomi global, termasuk impak ke atas kestabilan mata wang Jepun dan China. Di Jepun, yen yang biasanya stabil menghadapi tekanan akibat penurunan aktiviti ekonomi dan perdagangan. Langkah-langkah kawalan kewangan oleh Bank of Jepun, termasuk dasar kadar faedah yang rendah dan pembelian aset secara besar-besaran, telah diambil untuk menstabilkan mata wang dan ekonomi. China menghadapi cabaran yang serupa dengan yuan mereka. Dasar sifar COVID-19 yang ketat dan penurunan pertumbuhan ekonomi telah memberi kesan kepada nilai mata wang dan perdagangan antarabangsa. People's Bank of China telah mengambil langkah-langkah untuk mengekalkan kestabilan yuan, termasuk pengaturan kadar faedah dan intervensi dalam pasaran mata wang. Kestabilan politik merupakan faktor penting yang mempengaruhi kestabilan mata wang sesebuah negara. Di Jepun, Bank of Japan telah mengambil langkah-langkah untuk mengawal inflasi yang meningkat, yang mencerminkan perubahan dalam dasar moneteri negara tersebut. Langkah-langkah ini termasuk pengakhiran dasar kadar faedah negatif dan kawalan peluk hasil yang telah menyebabkan yen mengalami tekanan. Ini menunjukkan bahawa tindakan Bank of Japan mempunyai kesan langsung terhadap nilai mata wang Jepun. Sebaliknya, di China, dasar-dasar People's Bank of China telah menunjukkan kesan langsung terhadap nilai yuan. Mereka secara aktif mengawal kadar pertukaran melalui penetapan kadar rujukan harian yang membolehkan yuan bergerak dalam julat 2% dalam mana-mana arah. People's Bank of China juga terlibat dalam campur tangan langsung dalam pasaran pertukaran asing untuk mengekalkan nilai yuan dalam julat yang dikehendakinya. Ini mencerminkan pendekatan proaktif People's Bank of China dalam mengawal nilai mata wang dan mengekalkan kestabilan ekonomi. Sekarang saya akan jelaskan impak polisi kerajaan dalam mengawal kestabilan mata wang Jepun dan China. Pengaruh polisi kerajaan dalam mengawal kestabilan mata wang Japan Yen dan Chinese Yuan memainkan peranan penting dalam landscape ekonomi global. Polisi kerajaan meliputi berbagai tindakan dan dasar yang diterika untuk memastikan kestabilan mata wang yang secara langsung mempengaruhi aliran wang, perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Nilai mata wang yang stabil membantu mengekalkan daya saing produk Jepun di pasaran antarabangsa, sementara juga mempengaruhi inflasi dan kos hidup dalam negara. Selain itu, ekonomi Asia secara keseluruhan juga dipengaruhi oleh kestabilan mata wang Japan Yen, mempertimbangkan peranan Jepun sebagai ekonomi utama di rantai tersebut. Pada peringkat global, kestabilan mata wang dan Chinese Yen mempengaruhi pasaran kewangan dan perdagangan antarabangsa. Nilai mata wang yang stabil dapat memberi keyakinan kepada pelaku asing untuk melabur dalam pasaran China, sementara juga mempengaruhi daya saing produk China di pasaran antarabangsa. Tambahan pula, perubahan nilai Chinese Yen juga mempengaruhi keseimbangan perdagangan antara China dan negara-negara lain. Bagi cabaran terhadap cadangan menjalankan pelaburan modern, cabaran dalam menjalankan pelaburan merupakan aktiviti yang tidak dapat dielakkan dalam keadaan ekonomi global. Di antara cabaran utama adalah ketidakpastian pasaran global yang disebabkan oleh faktor geopolitik, perdagangan dan kewangan yang tidak stabil. Bagi China, dalam menghadapi cabaran peraturan dan polisi pelaburan, pelabur Malaysia perlu mengambil langkah-langkah untuk mematuhi dan mematuhi undang-undang tempatan serta mendapatkan kedudukan yang diperlukan. Sampai itu, pemahaman dan mendalam tentang budaya dan bahasa Cina serta perbezaan dan kerjaan pergerakan adalah penting untuk menjalankan operasi perniagaan yang berjaya. Bagi Jepun pula, persaingan yang sengit dari syarikat tempatan boleh menjadi cabaran
Ia juga mencerminkan pasaran yang dinamik dengan peluang untuk memperluaskan pasaran dan memperoleh keuntungan yang besar. Sama sejahtera saya ucapkan doa untuk negara peradaban sekalian. Jadi seterusnya saya Soeheng akan memberikan cerita kepada laporan. Jadi negara China merupakan ekonomi kedua besar di dunia ini. Bagi saya sih MSCI yang dilakukan oleh International Monetary Fund, negara China merupakan pelaburan yang paling besar di dunia ini antara negara berkembang yang digaji. Saya itu respon agak tinggi bagi negara China terhadap penjualan orang agak sangat rendah iaitu rendah daripada US. Jadi negara China perlu dilaporkan kerana ia sebagai kompetitif dan tidak dipengaruhi oleh kejutan luar. Jadi seterusnya bagi negara Jepun pula yang mencetak 4.2 triliun KDP yang sangat besar iaitu ia perlu dikaji. Namun pertumbuhan bagi negara Jepun semakin menurun kerana masalah penurunan populasi yang dihadapi. Namun menurut indeks MSCI, negara Jepun merupakan pelaburan yang kedua besar dalam negara maju yang dikaji. Jadi negara Jepun perlu dilaporkan lagi kerana yang mempunyai institusi yang stabil walaupun daya saingnya semakin berkurang. Jadi bagi penutup refleksi impak pandemik COVID-19 atas mata wang sedunia akan dibuat. Jadi sebenarnya COVID-19 dan geopolitik telah menyebabkan penyusutan mata wang sedunia. Namun bagi negara yang ekonominya besar seperti Japan, US dan juga negara China yang mengalami pertumbuhan yang sangat jelas selepas tempoh COVID-19. Selain itu bagi geopolitik pula, semasa perang Rusia-Ukraine berlaku, US dollar yang sebagai safe haven telah mengalami kenaikan nilai yang sangat ketara kerana orang lain ingin membuat cinta mereka akan melapor dalam US dollar. Jadi COVID dan geopolitik akan memberi positif kepada mata wang yang kuat dan memberi kepada negara mata wang yang kuat. Seterusnya ialah cetakan dan progres tugasan